Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan kuliah kita pada malam ini menggunakan kitab Munyatul Musalli. Kita sambung pada malam ini muka surat 43. Huraian perkara-perkara yang sempurna solat. Huraian perkara-perkara yang menyempurnakan solat. Jadi kita dah baca minggu lepas 12 perkara secara umum untuk menyempurnakan solat. Jadi pada malam ni kita masuk kepada huraian satu-satu 12 perkara untuk menyempurnakan solat kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang pertama yang kita baca minggu lepas ialah ilmu. Jadi huraian pada ilmu ialah ilmu itu ada 3 bahagian yang berkaitan dengan solat. Yang pertama ialah tahu yang mana fardu dan yang mana sunat pada solatnya, kerana solat itu tidak sah melainkan diketahui kaifiyahnya. Jadi ilmu berkaitan tentang solat, untuk kita menyempurnakan solat kita ialah kita kena tahu yang mana satu fardu ataupun rukun, yang mana sunat. Sunat pula ada 2, sunat ab'ad, sunat hay'ah. Kalau kita boleh tahu, maka solat kita akan jadi sempurna. Kalau kita tidak tahu langsung, solat kita tidak sah. Kalau kita tahu yang ni ada rukun, ada sunat, tapi bila tanya yang ni rukun ke sunat, tak tahu. Tapi dia tahu rukun solat tu bukan rukun semua, dalam solat tu bukan rukun semua, ada rukun, ada sunat. Tapi dia tak tahu yang mana satu rukun, yang mana tu sunat. Tapi dia tahu ada rukun, ada sunat. Yang ni tidak sempurna, sah solat. Sah solat tuan-tuan, tapi tidak sempurna. Kita sekarang dalam perjalanan nak menyempurnakan solat. Kita tak nak solat yang biasa-biasa, kita nak solat yang luar biasa. Maka kita nak solat yang sempurna. Kalau yang tanya takbiratul ihram tu rukun ke sunat? Jawapan dia rukun. Kalau yang tanya kita angkat tangan waktu takbiratul ihram tu rukun ke sunat? Kita jawab sunat. Kalau yang tanya kita duduk antara 2 sujud itu rukun ke sunat? Jawapan dia rukun. Kalau yang tanya kita duduk tahiyat awal tu rukun ke sunat? Jawapan dia, cikgu? Sunat ab'ad. Oh, kena macam tu lah. Pah jawab. Itu baru sempurna. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati. Ini kalau tanya tak tahu. Cuba tu imam boleh cuba. Saya suka sebut tu imam. Nah, sebab tu imam dia boleh buat, dia ada kuasa veto. Kuasa veto macam mana? Tu imam kata aku nak tanya dulu. Boleh jawab kita menikah, tak boleh jawab hang balik. Dia nak kata apa? Cikgu, dia nak kata apa? Dia tak boleh menikah qaryah lain sebab dia menikah dengan perempuan qaryah tu imam tu.
Kok mana cerita pun dia kena berhadapan dengan imam itu. Imam tu tak, aku nak tanya rukun solat. Hak mana rukun, yang mana sunat, yang mana sunat hai'ah, yang mana sunat abad. Memang letih ha. Nah, lepas asar mula akad nikah, habis bila? Lepas Isyak. Tak boleh. Taubat lahung tak reti. Cuba tanya tak percaya, tuan-tuan. Tapi dah muslimat yang dirahmati, maka solat dia bolehlah solat, tuan-tuan, tapi nak pergi tahap sempurna tak boleh. Oleh kerana itu kita kena tahu yang mana rukun, yang mana sunat. Bila ditanya tu kita boleh jawab, maka insya-Allah solat kita dari segi ilmu dia akan jadi sempurna. Itu satu, baru satu bahagian. Yang kedua, diketahui mana yang fardu dan mana yang sunat pada wuduknya. Maknanya ilmu tentang solat bukan sahaja tentang rukun solat, bukan sahaja tentang sunat solat, hai'ah dan juga ab'ad, tapi ada kait juga dengan fardu wuduk dan juga sunat-sunat wuduk. Kerana yang demikian itu adalah syarat sah wuduk. Jadi dalam keadaan biasa, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, ambillah wuduk dengan sempurna. Artinya ambil yang wajib dan juga yang sunat, itu sempurna. Bila tuan-tuan baca kitab, dia kata Nabi mengambil wuduk dengan sempurna, artinya dia buat yang rukun dan dia buat yang sunat. Tu kena faham. Contoh kita baca bab mandi wajib. Jadi mandi wajib, cikgu ambil wuduk sebelum ke selepas mandi tu? Ambil wuduk sebelum mandi ke selepas mandi wajib? Selepas? Sebelum? Dan orang kita dia ambil wuduk selepas. Dia tak tahu yang sunnah tu. Ambil wuduk sebelum. Sebelum kita mandi tu ambil wuduk dulu. Nabi mengambil wuduk secara sempurna, dia tulis. Nabi ambil wuduk seperti wuduk yang nak solat. Wuduk yang sempurna. Makna dia ambil yang fardu dan juga yang sunat. Tapi kalau kita darurah. Contoh kita sakit, masuk darurah. Ataupun ayah kita sakit, kita nak wudukkan dia tu. Jadi wuduk yang rukun sudahlah. Maka kita basuh muka dia, kita basuh dua tangan dia, kita sapu kepala dia, dan kita sapu kaki dia. Sunat-sunat tak payah. Basuh tangan ke, berkumur-kumur ke, memasukkan air dalam hidung, kemudian membuang semula istinsyak, ataupun menyapu telinga ke. Yang tu sunat, tak payah. Sebab darurah dia pun tak larat. Kita nak ambil yang rukun saja. Kita atas flight, nak masuk tengok queue dalam sebelah, tengok depan queue, tengok belakang queue, kita duduk tengah-tengah. Tandas ada depan satu, belakang satu, kita tengok depan queue, belakang queue. Lah kali kita keluarkan kita punya mineral water dalam botol, maka kita ambil menggunakan mineral water tu saja, ambil yang rukun sudah. Kita tak padan, kita nak komor, kita nak buang kat mana? Pakai telan. Baik, jadi ambil yang rukun. Jadi kita kena tahu yang mana rukun, yang mana fardu. Takut ustaz kata okey kita ambil yang rukun-rukun saja wuduk mutawi. Kita sapu telinga. Tak tahu ingat sapu telinga wajib. Allahu Rabbi. Anak 5 dah sapu telinga rukun. Allahu Rabbi. Tak nak mengaji. Jadi kena tahu, bukan sekadar tahu ambil wuduk, kena tahu yang mana satu rukun, yang mana satu sunat bila kita ambil wuduk tu. Itu dua bahagian. Baik, bahagian yang ketiga. Yang ni yang paling penting lah, tuan-tuan. Yang paling penting kali. Bila kita nak solat, bila kita tahu yang mana rukun, yang mana fardu, yang mana sunat, kita berwuduk pun kita tahu yang mana rukun, yang mana sunat. Maka yang ketiga, kita juga kena ada ilmu mengenai tipu daya syaitan supaya dapat dijauhinya. Jadi syaitan, orang Melayu kata setan, dia memang mempunyai trik. Orang Bali lah panggil trik, sini panggil apa tu? Helah lah trik ni kan. Dia trik dia cukup hebat. Kalau kita baca kitab Imam yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, sama ada Minhajul Abidin, itu ringkasan saja, ataupun kita boleh baca yang paling tebal kali, Ihya Ulumuddin. Dia cerita satu macam mana syaitan memainkan peranan. Cukup bijak dia punya trik yang dia buat
helah yang dia buat, sehingga akhirnya kita terjebak dengan helah dia. Maka kita wajib mengaji ilmu tasawuf ini. Ilmu yang berkaitan dengan akhlak ini, bagaimana kita nak menghadapi syaitan yang cukup bijak menipu kita bila kita nak lakukan ibadah solat seumpamanya lah, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dia syaitan mula-mula dia kata jangan pergi masjid. Itu yang pertama sekali, jangan pergi masjid. Pilah pasal malam. Pilah apa dia tengok bola tu, Kedah nak lawan Pahang tu. Dia suruh jangan pergi masjid. Tapi kita berkeras juga. Kita nak pergi, kita lawan dia, nak pergi juga. Kita pun pergi. Dia lepas kita pergi. Dia lepas kita pergi. Tak apalah, tuan-tuan. Saya mudah muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi bila kita pergi, dia bukan kata tinggalkan kita. Dia akan ikut seketing. Sini panggil apa? Seketing tu bahasa baling. Ikut ni lah. Step by step. Itu. Bahasa baling juga, step by step. Dia takkan lepaskan kita begitu saja. Dia ikut pergi masjid. Dia kacau kot takbir pula. Tak boleh kot takbir, dia kacau kot Fatihah pula. Tak boleh kot Fatihah, dia kacau kot wuduk, dia kacau waswah, macam-macam. Dia akan cuba buat apa yang kalau boleh nak menyelewengkan kita daripada solat yang sempurna. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, akhirnya kita berjaya juga. Takbir kita okey sekali, Allahu Akbar sekali. Baca Fatihah kita pun tidak ada apa-apa masalah. Baca betul, waladdallin, okey, tak ada apa. Sehingga bagi salam. Wirid sama dengan imam semua habis sekali. Balik rumah lah. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, balik rumah tu letak kepala atas katil tu. Nampak aku yang awal pergi masjid. Tengok lagi kat tu pula. Tengok tadi aku datang tak ada orang lagi masjid. Kira aku paling awal. Duduk soh depan kali. Dia mula kat tu. Dia merasakan riak. Duduk war-war pula aku masjid. Jangan tanya. Sehari 5 kali. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Jangan tanya. Memang belakang tu imam. Jengkreng. Dia akan cuba sedaya upaya untuk membawa kita tidak selamat. Jadi bila kita duk menceritakan amalan kita buat pada orang, habis ya. Tuan-tuan, dia sudah masuk riak. Bila masuk riak, boleh juga kepada syaitan. Tu kena mengaji ya. Satu Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin, bab syaitan ni ngaji. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati kita mengaji kitab fiqh ni. Muniatul Musalli bukan cerita semua, dia bagi macam tu, macam nota SPM ya. Tu ayo. Macam nota SPM, kalau ustaz tak terang tak tahu benda. Nampak apa pun. Jadi macam itulah tulis kitab. Dia akan bagi yang biasa-biasa, yang basic-basic, macam nota juga. Kalau tuan-tuan nak yang betul-betul ada syarah, beli kitab hak panjang-panjang lah. Beli kita Ihya Ulumuddin, dia syarah panjang, melerit-lerit sampai kita tak larat nak baca. Dia hurai satu. Itulah kitab yang besar-besar yang ada huraian. Macam kitab macam ni dia cuma ringkas-ringkas saja. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati. Jadi solat yang sempurna, yang pertama mesti ada ilmu tentang solat tu sendiri, yang mana fardu, yang mana sunat. Yang kedua kena ada ilmu tentang wuduk, yang mana rukun, yang mana sunat juga. Yang tiga, kita kena ada ilmu tipu daya syaitan bila kita nak melakukan solat. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, yang ni untuk individu ni. Nanti dia kena ada ilmu juga untuk solat jamaah. Tapi lambat lagi lah kita nak masuk bahjah mardiyah. Tuan-tuan tengok Muniatul Musalli dan bahjah mardiyah. Pada bahjah mardiyah itu dia akan cerita berkenaan dengan masbuk dan muwafiq. Tapi masbuk dan muwafiq sajalah. Yang tu kena mengaji Yasin pula. Yang ni untuk nak solat seorang diri ni. Kalau kita nak solat berjamaah, kita tak boleh hanya mengaji tentang solat seorang diri. Kita wajib mengaji pula tentang solat berjamaah tu macam mana. Lagi banyak. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, kita akan masuk sikit-sikit. Cuma saya sebut sebagai mukaddimahnya. Sebagai mukaddimahnya. Kalau kita nak solat berjamaah,
kita kena ada ilmu. Masuk dalam masjid contoh. Kita masuk dalam masjid, kita tengok ada orang solat, kita pun solat. Sunat tahiyatul masjid. Elok kita takbir, elok Fatihah saja. Allahu akbar, Allahu akbar. Syara la ilaha illallah. Tu ilah. Qomat dah. Cikgu nak solat ke nak berhenti? Ha? Berhenti cikgu. Iza uqimatis solah fala solata illa al-maktubah. Apabila diiqamahkan untuk solat, maka tidak ada solat kecuali yang wajib saja. Makna kita belum lagi nak belum rakaat pertama lagi, berhentilah. Kecuali kita dah bangun rakaat yang kedua, dah kita mula baca Fatihah, dia qomat dan kita rasa yakin sempat bertakbiratul ihram dengan imam, teruskan solat. Wala tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan solat kamu. Tu kena reti tu. Masuk masjid, tengok tu bila berdiri nak qomat, jangan solat dah. Diri je lah. Jangan lagi solat. Nah, tu ilmu masuk masjid. Tuan-tuan, saudara muslimat yang dirahmati sekalian, kita datang pula tengok imam sedang tahiyat awal. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Kita baru sampai. Maka kita kena terus takbir. Jangan tunggu berapa ramai dalam kalangan kita tak mengaji. Dia bukan takbir, dia tunggu. Tu cikgu. Tu dah. Cikgu pernah tengok ah. Dia masuk tunggu takbir tak payah ha. Kalau dia takbir dia turun, dia kena tahiyat 4 kali cikgu. Solat maghrib 3 rakaat, tahiyat 4 kali benar. Tu ah. Tengok dia takbir Allahu akbar. Dia rakaat tu dia tak dapat. Dia takbir dia turun duduk dengan tok imam tahiyat awal. Dia satu tahiyat tapi rakaat dia tak dapat. Tu imam bangun dia ikut bangun. Nah. Maka imam rakaat terakhir dia baru rakaat pertama. Nanti imam akan baca tahiyat akhir, dia tahiyat akhir juga dengan tok imam, dua dah itu. Dia berrakaat pertama, dua tahiyat dah ni. Nah, nanti tu imam bagi salam, dia bangun. Dia bangun tu berrakaat kedua. Nanti dia kena baca tahiyat awal 3 dah. Nanti dia baca pula tahiyat akhir apa tu? 4 tahiyat, 3 rakaat. Dia kata buat penyusah diri. Tunggu bagi imam bangun dulu. Majoriti kalau masuk 10 orang, mungkin seorang akan takbir duduk, hak 9 lagi dia akan berdiri hingga imam bangun, barulah dia takbir. Tak betul. Tu kata dia tak mengaji pun, tuan-tuan. Dia mengaji dengan tengok orang. Dia tengok orang tak takbir, dia tak takbir. Sedangkan Nabi suruh kamu masuk sahaja dalam solat jemaah ni, di mana imam berada, hendaklah kamu takbir. Ikut dia. Dia tahiyat awal ke, dia sedang sujud ke, tak kira. Takbir ikut. Jangan tunggu. Nabi tak suruh tunggu. Kita yang tunggu. Kita ambil ilmu di mana? Ilmu melihat kepada orang hak buat di masjid. Yang buat tu pun tak mengaji macam kita juga. Kita pergi tiru hak jahil. Jahil ikut jahil. Jadi kat mana? Dah berjahil. Allahu Rabbi. Allahu Akbar. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu orang panggil sebagai mukadimah saja yang kata solat jamaah mesti kena ada ilmu. InsyaAllah nanti kita ada sikit tentang solat jamaah, kita akan baca dan hurai sikit-sikit. Baik tuan-tuan. Yang kedua, habis. Yang berkenaan ilmu itu selesai untuk solat individu, tapi bab jamaah kita belum masuk. Yang kedua, kesempurnaan wuduk itu mesti dikerjakan 3 perkara. Bila kita berwuduk, sekadar nak bagi sah tak kisah. Sekadar nak bagi sah, kita ambil wuduk lah. Ambil yang sunat dengan yang fardu sekali, selesai lah. Sekadar nak bagi sah untuk nak solat, untuk nak tawaf, untuk kita nak sentuh Quran, boleh. Tapi belum sempurna. Sempurna macam mana? Tengok. Kesempurnaan wuduk. Yang pertama, sucikan hati daripada khianat, hasad, dengki dan marah. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Islam ni dia zahir batin. Satu yang zahir ni anggota zahir, tangan kita, muka kita, telinga kita, hidung kita, dada kita, perut kita, semualah hak zahir ni. Satu lagi batin.
Yang batin ni kita nak cuci tak boleh, tuan-tuan. Kita nak cuci yang batin sama dengan kita cuci yang zahir, memang tak boleh buat. Kalau kita mandi, kita nak cuci tubuh, kita menggunakan sabun, kita guna sabun, tapi tak pernah orang buat dia bancuh yang sabun, dia minum cuci hak dalam. Cikgu pernah buat. Itu cikgu pergi ICU lah. Nah, kalau baju kita kena kotor-kotor yang payah nak keluar, biasa orang guna klorok, kita rendam dengan klorok biasalah. Nah, dan tak pernah orang buat untuk nak cuci hak dalam, cuci hati hak dalam, dia minum klorok. Tak pernah. Kalau dia buat dua, satu ICU, dua UCI. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, maka Islam mengajar kita, mentarbiah kita. Bila kita basuh anggota luar, maka dia suruh kita fikirkan begitulah anggota dalam. Kalau anggota luar itu kotor, maka yang dalam juga kotor, perlu dibasuh. Kalau kamu duduk basuh tangan yang kena kotor, kena debu dan sebagainya, maka hati kamu juga ada debu yang kamu kena basuh. Oleh kerana itu, bila kita basuh anggota wuduk, kita kena fikir hak dalam pun kena basuh. Itu tujuan. Bukan kita basuh gitu saya tak fikir apa-apa, tu tak betul, tak sempurna wuduk. Yang sempurna bila kita basuh wuduk, kita kena ingat kita kena basuh juga hati. Macam mana nak basuh? Bukan dengan air, tapi dengan solat sunat, dengan bacaan Quran, dengan qiyamul lail, dengan menghadiri kuliah-kuliah ilmu, dengan puasa sunat dan banyak lagi amalan-amalan. Itulah cara nak bersih yang dalam. Nah, jadi bila kita ambil wuduk, kita basuh anggota luar, kita kena lintah di hati, aku juga kena basuh anggota dalam. Maka yang dalam kita kena cucikan yang sifat-sifat yang mazmumah, sifat menipu, sifat hasad, sifat dengki hasad sama lah, sifat sombong, sifat kedekut, tu dalam semua lah. Maka tak sempurnalah seorang yang sering mengambil wuduk untuk solat, tiba-tiba dia kedekut nak keluar duit, nak bagi kat masjid RM1 pun berketa-keta tangan. Tidak sempurna wuduk dia, sebab dia basuh wuduk, dia tak basuh hati dia. Tidak sempurna wuduk kita kalau dalam hati kita ada dengki dengan orang. Tak sempurna, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Oleh kerana itu, kena cuci yang dalam. Bila cuci yang luar, kita kena cuci sama yang dalam, zahir dan batin bagi cuci. Nah, yang paling jahat sekali, yang paling bahaya sekali kalau penyakit fizikal ni, kanser lah, tuan-tuan. Kanser pembunuh nombor 2 di dunia. Cikgu, nombor 1? Nombor 1 accident. Kanser dari segi penyakit, kanser pembunuh nombor 1. Kalau hati kita hak dalam, dari segi batin, pembunuh nombor 1 hasad. Melayu sebut dengki. Kita double hasad, dengki. Nah, kita double. Bila double tu nak cerita hebat lah, tuan-tuan. Mula start, hebat lah tu. Nah, jadi hasad, dengki. Paling bahaya penyakit hati, banyak 10 yang ulama senaraikan mazmumah ni. Dalam 10 tu yang paling bahaya ialah al-hasadu. Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Sesungguhnya hasad itu akan makan segala amalan kita. Itu bahaya. Nah, dia makan segala amalan kita. Maknanya amalan ibadah yang kita buat tu macam tak buat. Kita buat dia makan, kita buat dia makan, kita buat dia makan, kita buat dia makan, tak ada apa. Bila kita mati, bangun-bangun kosong, tak ada apa. Amalan banyak, tapi bila bangun tak ada, dia makan. Nabi sebut, nah kama ta'kulun narul hataba, seperti api makan kayu yang kering. Nabi sebut kayu yang kering, Nabi tak sebut kayu yang basah. Kayu basah dia makan tak habis, dia mampu. Separuh makan, separuh tak makan. Kayu kering makan sini, habis sini. Makan habis licin. Oh, sifat ni kena mengaji lah, tuan-tuan. Payahnya. Kalau kita Melayu dengan dengki ni tak boleh pisah. Melayu dengan dengki macam lagu dan irama. Tak boleh pisah. Tuan-tuan tengok filem Melayu daripada zaman P. Ramlee, zaman Nordin Ahmad, zaman apa dia namanya,
Nah. Kisah dia jenis hasad semua. Nah. Hantu hasad. Tengok filem hantu hasad. Hasad dengki daripada Patih Karma Wijaya. Tu lah. Hasad. Untuh habis. Kisah Sri Mersing. Cuba tengok Sri Mersing. Sri Mersing, Nordin Ahmad, Mahmud Jun, tak tengok? Hasad. Filem Paris. Semua gitu. Nah. Mereka memfilmkan filem-filem Melayu, majoriti dia punya tema dia dengki. Sebab tu saya sebut, dengki dengan orang Melayu macam lagu dan irama. Tak boleh pisah, seperti tapak tangan dengan belakang tangan. Tak boleh pisah dua-dua. Nah, maka orang Melayu ni kira memang kena mengaji sungguh-sungguh bab sifat-sifat mazmumah ni. Belajar kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Pergi mengaji dengan ustaz, baca sendiri, hayati ilmu-ilmu itu supaya kita boleh mencuci hati kita. Nah, supaya menghilangkan sifat-sifat yang hasad, dengki, marah dan sebagainya. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, setiap kali ambil wudu kita kena ingat, aku basuh anggota luar, dalam masa yang sama aku perlu basuh anggota yang dalam. Barulah wudu tu ada makna, ada erti bagi kita. Itu nama dia sempurna. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, sucikan badan daripada dosa. Baik, wudu di antara cara menyucikan dosa-dosa kecil. Bila kita berwudu, maka akan berguguranlah dosa-dosa kecil kita hasil daripada wudu. Solat juga akan menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Pergi ke masjid juga akan menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Baca Quran juga, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Dosa kecil yang mana? Dosa kecil yang tidak dilakukan berterusan. Dosa kecil yang tidak dilakukan berterusan. Dosa kecil bila dilakukan berterusan, dia menjadi besar, maka tidak boleh dihapus dengan wudu, tidak boleh dihapus dengan solat, tidak boleh dihapus dengan amalan kita. Dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala macam dosa besar. Cikgu contoh satu cikgu. Dosa kecil berterusan. Tak payah cakap, tunjuk lah. Jadi siapa yang gitu, dia ambil wuduk basuh muka. Muka basuh kali mulut, tak gugur dosa isap ukuk. Tak gugur. Kecuali dia isap sebulan sepatang. Tak apa. Sebulan 25 bulan sebatang. 25 bulan sebatang. Cuma bulan ni 26. Bulan ni 26. Faham tu? Cikgu faham lah. Cikgu ada lagi gaji ya? Kan tak ada gaji. Oh tak apa. Yang tu sebulan sekali dikira dosa kecil, tidak dilakukan berterusan. Dia ambil wuduk tu, habis dah sapu ni. Basuh mulut kali, hapus sapu biar. Tapi hak sehari 3 batang, sehari 5 batang, tak ada masalah. Basuh lah kat mana pun wuduk, mandi wajib ke, pergi solat di masjid ke, tak ada. Dia kena bertaubat. Macam mana taubat? Menyesal, berhenti, berazam tidak akan melakukannya lagi, baru selesai. Ini saya sebut banyak kali. Tolong, atas dunia ni saya nak tolong pun. Dalam kubur tak boleh tolong siapa dah, tuan-tuan. Di padang mahsyar lagi tak boleh. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Hari kiamat nanti semua manusia akan lari daripada manusia, lari daripada saudara mara dia, lari daripada ibu dia, lari daripada bapa dia, lari daripada isteri dia, lari daripada anak dia. Kawan-kawan lagi lah. Ni hak sebut, Allah sebut ni hak dekat dengan dia ni. Saudara mara, adik-beradik, ibu, ayah, bini, anak, hak dekat dia lari. Kita hak kawan lagi dia lari. Tak ada dah tuan-tuan. Nah, atas dunia ni lah nasihat pun. Siapa yang ambil iktibar, ambil nasihat, dia gunakan, alhamdulillah. Siapa tak nak ambil nasihat, maka dia ada masalah. Nah, baik tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, sucikan diri
daripada dosa. Membasuh anggota wuduk dengan sempurna tanpa berlebihan. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, ni muka ni. Nah, bila kita basuh wuduk, pastikan daerah muka daripada kawasan tumbuh rambut ni kita basuh sampailah bahagian tepi ni betul-betul kena atas ni. Orang panggil anak telinga ni. Basuh sini, tuan-tuan. Ke bawah sekurang-kurang ni dagu hak kerah ni ada ni. Nah, dan seeloknya dilebihkan ke belakang. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, yang perempuan pula, perempuan jenis rambut sideburn dia panjang. Sideburn dia panjang gitu. Maka sideburn ini dia masuk dalam kawasan muka. Maka dia kena basuh sideburn itu. Dia tak boleh tarik sideburn. Perempuan biasa dia menjuntai sini, dia tarik sideburn dia letak atas telinga, dia ambil wuduk. Maka hak dia tarik letak atas telinga kena ayak tu. Sah wuduk dia. Jengkreng. Berapa lama buat? 40 tahun. Berapa lama dah buat? 50 tahun. Dah tak reti, tak mengaji. Main tarik tak atas ni, main tarik tak atas ni. Lepas tu basuh muka. Hak atas ni tak kena air, dia tidak sah. Sebab dia dikira kawasan muka, kena basuh. Tak boleh tarik pergi keluar. Bagi sempurna. Bila kita basuh wuduk, bagi sempurna. Basuh tangan, daripada hujung ni kita basuh. Dia sampai mirfaq. Sampai di siku. Bila sampai di siku, kita mungkin syok. Sampai siku ke tak sampai? Sampai siku ke tak sampai? Maka kaedah dia, ma la yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Apa-apa yang nak menyempurnakan wajib kecuali dengan dia, maka dia tu kena wajib buat. Baik, nak sempurnakan basuh tangan sampai siku, kita kena bagi atas sikit. Kita basuh lebih daripada siku, baru confirm kena siku. Kalau kita basuh betul-betul siku mungkin tak kena semua, maka kita basuh atas sedikit, confirm dia kena semua. Maka atas sikit itu boleh menyempurnakan wajib. Maka yang menyempurnakan wajib ini juga dikira wajib. Maka wajib basuh lebih daripada siku. Pakai buka paik hola gitu cikgu, hola gitu ya. Dia kena kok ni, belah ni bukan kena ni. Tengok dah. Bila tengok? Kali sekala kalau kita datang tu tengoklah. Nah. Ataupun anak-anak kita ambil wuduk kat rumah tu tengok. Basuh kaki lagi satu, dia buka paik, dia hulur kaki dia gitu. Ni belakang ni tak kena. Hak Nabi sebut. Nah. Nabi sebut ni bahaya. Celaka bagi orang yang basuh kaki tak kena sampai buku lali. Dia tak nampak dia basuh gitu. Dia tak pasang belakang ni tak kena sebenarnya. Sebab tu kena tiri. Jadi kena urusan pula yang masuk itu. Jadi ngaji biar betul, biar sempurna bila kita ambil wuduk. Dan wuduk tidak boleh menggunakan air yang berlebihan. Kalau nak ikut cara Nabi satu cupak aja. Satu cupak saja dia berwuduk, dan dia mandi wajib dengan satu gantang. 4 cupak lah. Mandi dengan satu gantang je. Cikgu berapa gantang? 2 kontena. Buka ayat. Bukan ayat kita tu. Yang masjid tu bukan kita yang bayar. Masjid yang bayar. Maka tak boleh kita menggunakan air secara berlebihan. Kita kalau guna di rumah kita, ni kita sebut kali kedua. Dulu sebut dah ni, masuk tajuk, ulang mula bagi ingat. Bila kita guna air berlebihan di rumah, sama ada kita guna air yang banyak ataupun kita basuh lebih daripada 3 kali, basuh 4 kali, 5 kali, di rumah kita baru makruh. Sebab apa? Sebab kita yang bayar duit bil ayat, kita yang bayar. Ayat tu kita punya, kita bayar. Tapi hukum dia makruh. Kalau walaupun ayat kita punya, nah, hukum dia makruh sebab membazir air. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang membazir itu saudara setan. Tapi kalau kita datang masjid, kita buat macam hak rumah kita dan kita tak pernah bayar pun bil masjid, hukum dia haram. Rumah kita jatuh makruh sebab air kita punya. Di masjid hukum jatuh haram sebab air bukan kita punya.
kecuali bil masjid kita seorang yang bayar. Ada je, ada orang kaya lah. Nah, dia cakap dengan AJK, bil air saya bayar. Bagi apa? 10,000 ke 15,000 tak kisah. Dia kaya. Dia bayar seorang. Dia pergi ambil uduk lebih. Makruh macam dia ambil uduk di rumah dia. Nah, cikgu bayar bil masjid tapi lah ni. Dia bukan kata lah saja. Bukan kata musim pandemik COVID-19 ni saja. Bila-bila lah kita memang disunnahkan ambil uduk di rumah. Hadis Nabi semuanya, man irtasala fi baitihi, man tawaddaa fi baitihi, summa masya ila al-masajid ila baitillah. Siapa yang ambil uduk di rumah, siapa yang ambil uduk di rumah kemudian dia pergi ke masjid, Nabi sebut selalu, siapa yang ambil uduk di rumah. Maknanya uduk ni kita ambil di rumah. Mana maghrib tu kita datang tu kita ambil uduk siap. Sama ada pandemik COVID-19 ataupun tak ada, ambil uduk memang di rumah. Cuma bila kita batal tengah jalan, nah, ataupun kita nak masuk isyak kita batal, tak apalah, ambil di masjid. Jangan balik ambil rumah, memang bodoh lah. Batal uduk tu nak pergi mana? Balik rumah apa? Ambil uduk. Tu dia. Dia patah balik, tu imam assalamualaikum. Allahu Rabbi. Tu mengaji lebih pandai dah. Dan silap lah sebelum datang tadi nah, ambil uduk di rumah. Baik tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dikasihi, jadi basuh anggota uduk dengan sempurna, mana anggota dia bagi basuh betul-betul sempurna anggota wajib. Kemudian jangan membazir air, jangan berlebih-lebihan. Baik, habis tentang ilmu tentang kesempurnaan wuduk. Yang ketiga, kesempurnaan pakaian itu dengan 3 perkara. Baik, kita masuk yang ketiga pula. Bila kita nak solat, kita kena berpakaian yang menutup aurat. Kita baca dah dulu, dia bawa ayat Quran, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Hendaklah kamu memakai pakaian yang baik, yang elok setiap kali kamu nak menunaikan solat. Inda kulli masjid artinya setiap kali kamu nak menunaikan solat, sama ada di rumah ataupun di masjid, tapi afdal di masjid lah. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, pakaian tu macam mana pula nak sempurnanya? Baik, tengok dia kata ada 3 perkara. Yang pertama, pakaian yang halal. Jadi ada 3 benda yang kita kena lihat tuan-tuan. Yang pertama makanan, yang kedua minuman. Yang pertama pakaian yang halal. Jadi ada 3 benda yang kita kena lihat tuan-tuan. Yang pertama makanan, yang kedua minuman, yang 3 pakaian. Nabi sebut lama, 1400 tahun yang lampau. Nah, Nabi sebut lama dah. Summa zakara rajulan yutilu safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' faqala ya rab ya rab ya rab famat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun fa anna yustajabu lah. Kemudian Nabi menceritakan pada sahabat-sahabat tentang seorang lelaki yang bermusafir jauh. Musafir dia lebih daripada 2 marhalah lah tuan-tuan. Mana orang musafir ni termasuk kategori manusia yang Allah mudah terima doa dia. Nah, manusia yang mustajab doa, dia antaranya musafir, berpuasa dan sebagainya. Nabi sebut orang musafir, kalangan yang manusia yang Allah mudah terima doa. Dia angkat tangan ke langit, yamuddu yadaihi ila samai, dia angkat tangan dia ke langit berdoa pada Allah, ya rab ya rab, ya Allah ya Tuhan, aku minta gini. Tapi Nabi kata wa mat'amuhu haramun, makanan yang dia makan haram. Wa mashrabuhu haramun, minuman yang dia minum haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaian yang dia pakai haram. Fa anna yustajabulah. Macam mana Allah nak terima doa dia? Dia okey dah musafir, termasuk kategori manusia yang mudah diterima doa. Tapi kalau makan haram, kalau minum haram, pakaian pun haram,
fa anna yustajabulah. Macam mana Allah nak terima doa, sama juga macam mana Allah nak terima solat dia. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka pakailah pakaian yang halal. Pakaian yang halal macam mana? Yang pertama, menutup aurat. Itu satu. Nah, menutup aurat. Kalau kita pakai pakaian tidak menutup aurat, dikira kita pakai pakaian haram. Ada orang tanya, dia kata, ada orang tanya dia tak kerti jawab, tanya saya. Kawan isteri dia menjaga minyak wangi untuk perempuan lah. Ada jenis kuat bau, ada yang sederhana bau, ada yang slow bau. Dia kata dia menjaga. Jadi perempuan-perempuan ni beli minyak wangi dia, mereka pergi pakai keluar. Dia dari rumah, kan Nabi sebut mana-mana perempuan yang memakai minyak wangi yang melampau, yang boleh menarik perhatian lelaki kepadanya, fahiya zaniyatun, dia dikira pelacur. Maka macam mana kalau perempuan yang beli minyak wangi dia pakai keluar rumah, adakah dia dikira berdosa jual minyak wangi itu pada perempuan-perempuan ini? Saya kata tidak. Kita menjaga benda halal saja, lepas tu dia yang nak pakai, dia kena jaga. Dia keluar, dia berdosa, tak masuk kita. Kalau macam tu kita tak boleh menjaga apa, pisau tak boleh jual cikgu. Ayo dia bunuh orang, kita berdosa pula. Oh, berat lagi tu. Kita jual pisau bukan suruh dia bunuh orang. Untuk dia potong bawang, sembelih kebau, dia lembu, dia pergi bunuh orang, dia tanggung lah. Kita tak tanggung. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, jadi kalau kita jual seluar pendek, cikgu menjagalah contoh. Cikgu jual seluar pendek. Pendek masuk dia atas pada lutut lah. Mazhab Syafi'i tak boleh, dia kena bawah lutut. Mana? Atas lutut. Orang hak beli seluar kita tu, dia pergi pakai keluar rumah, pakai dalam rumah tak bawa lah. Dia pakai pergi main bola. Cikgu berdosa. Dosa tak? Tak berdosa. Dia pakai, dia punya pasal lah. Nah, tapi kalau kita jual tudung perempuan yang jarang, kita berdosa. Tudung jangan jual jarang. Ni tudung bila pakai nampak telinga, cikgu nak tengok. Perempuan pakai tudung nampak telinga, nak tengok. Tak berani. Dia kata tengok dia kena je yang keren. Dia lama-lama dia pandai. Depan saya ni lama-lama dia pandai. Mak Jan dia pandai, dia lari mana ni. Baik tuan-tuan. Hak tu tak boleh sebab nak buat macam mana, dia kan memang dia nak pakai kat luar. Tudung tu nak pakai di luar. Di rumah tak pakai tudung. Maka bila kita buat tudung tu jarang, tidak menepati syariat, kita hak jual pun berdosa. Seluar pendek tak apa. Seluar pendek tak apa, dia memang dia nak pakai dalam rumah biasanya seluar pendek ni. Mudah sikitlah. Tudung takkan nak pakai dalam rumah, pasti kita tahu dah dia akan keluar ke tudung tu. Yang kita pergi jual tudung nipis tu buat apa? Maka kita juga berkongsi dosa. Ini kena tengok kan. Sambil nak kita pakai tudung nipis hak nampak telinga tu berdosa. Tu nama dia pakaian haram. Haram dah. Pakaian haram, tak boleh pakai. Hak tu hak jenis aurat. Hak jenis ambil kupiah kawan. Macam mana? Budak-budak asrama banyak. Dia kelang-kelang kabut ambil wudu, kupiah tak ada. Ambil kupiah member dia, pergi solat Jumaat. Allahu Akbar. Kupiah member dia ambil. Tanpa kebenaran, tanpa dia minta izin, dia ambil macam tu, tak tahu kepala dia. Haram. Kupiah dia pakai tu haram. Solat sah, tapi perbuatan dia solat menggunakan kupiah yang haram itu berdosa. Tu kupiah, baju sama juga. Kelang kabut, baju dia tak ada, ambil baju member. Pakai baju Melayu member, pergi solat Jumaat. Sama. Kita pakai tutup aurat, ya, tapi kita ambil baju hak kawan kita tak minta izin, maka kita pakai baju tu dikira haram. Maka kita solat pula. Solat kita sah sebab kita menutup aurat, tapi perbuatan kita solat dengan menggunakan pakaian yang haram itu berdosa dan tidak sempurna solat kita. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, macam mana pula datang masjid, lepas datang masjid balik ambil kasut kawan. Jumaat hilang kasut. Jadi kita ginilah,
Kasut ni kita pakai hari-hari tuan-tuan. Ni saya sebut banyak kali lah. Tak sepatutnya kita buat silap. Kasut kita ni bila kita masuk kaki je kita rasa tahu dah kasut kita. Walaupun warna dia sama, saiz lebih kurang, tapi kita masuk tu kita rasa dah kasut ni kasut aku pakai ni, dia tak ada apa masalah. Tapi kalau kita masuk kasut tu rasa lain, tengok elok-elok. Mungkin bukan kasut kita. Nah, macam mana boleh ambil kasut orang pakai keluar selamber rok gitu? Allahu Rabbi. Tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati. Saya marah sebab saya banyak kali kena. Kasut kita dia ambil. La ilaha illallah. Tak apalah, AJK masjid bagi kasut dia. Masuk masjid lah. Kasut yang potong depan tu. Kita pakai balik. Esok kita mai, kita bagi balik mula ke masjid. Hak dia tak buat mai. Pakai terus, dia tak rasa apa. Dia tak rasa apa perbezaan dia pakai kasut kita. Nah, hak lain tuan-tuan. Jadi kalaulah kita terambil kasut, ni ilmu yang kita nak bagi. Kalau kita terambil kasut balik rumah baru tahu, cepat-cepat kita pergi hantar balik di masjid tu, letak balik. Kita spare kasut kita, pakai kasut kita balik lah. Kasut tu letak di masjid. Mudah-mudahan tuang dia patah balik cari. Biasa kita akan patah balik cari di masjid. Hantar balik. Kita pula keluar masjid tengok kasut kita tak ada. Lepas tu kita ambil kasut kawan. Kita dengan dia 2 kali 5, 5 kali 2. Dia ambil kasut kita ambil kasut orang lain. Belah. Nah. Bila tengok tak ada, tunggu dululah. Kalau boleh tunggu lah. Kalau boleh tunggu dulu. Tunggu. Ada lah lebih. Kalau dia masuk situ ada lebih. Kalau masuk Kuala Salim mungkin kita tak tengok. Situ kosong tak ada apa dah. Balik kaki ayam saja. Jangan duk ambil kasut orang. Nah, benda-benda macam ni kita kena faham. Baik tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati sekalian. Biasa Jumaat jadi begitulah. Sebab dia terlampau memahami dan menghayati khutbah tu imam. Tu imam lah itu imam sana. Ambillah yang baik, tinggallah yang buruk. Siap. Pakai kasut buruk, balik kasut baru. Allahu Rabb. Baik tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati. Itu yang pertama dah, pakaian. Hati-hatilah. Tidak solat kita tidak sempurna. Tambah musim lah ni suruh bawa sejadah. Bawa sejadah sendiri. Tak ambil sejadah kawan. Nak solat ambil sejadah orang. Allahu Rabbi. Baik, yang kedua, suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Pakaian kita tu mesti suci daripada najis yang tidak dimaaf. Contoh air kencing tidak dimaaf pada syarak. Tahi cicak tidak dimaaf pada syarak. Yang dimaaf tak apa, darah yang sedikit dimaaf pada syarak. Nanah yang sedikit dimaaf pada syarak. Yang dimaaf tak apa. Nah, kalau banyak maka tidak dimaaf, kita tak boleh pakai. Cikgu tengah solat je, solat di rumah lah, tak sempat main masjid. Pakai elok lah. Nah, tiba-tiba cikgu dah cucu kan. Cucu dah tak ada lagi, anak-anak. Anak menekan lah. Dia pergi kencing, cikgu. Kencing gitu. Kena kain cikgu pakai. Bila kena kain tu, maka mutanajis, dia kena najis, mutanajis lah kain kita, maka kita tak sah solat. Cikgu nak buat macam mana? Ha? Cikgu kena buka kain. Lepas turun cikgu langkah pergi depan, solat macam biasa. Yang tu lah. Nah, syarat dia kena pakai seluar tracksuit dalam lah. Pakai spandal saja buka kain lagi tak sah. Nah, jadi gitu. Jadi tak boleh kena najis. Kecuali najis itu tempat yang nadir. Tempat yang memang umumul balwa. Kita tak boleh lari dah. Nah, umumul balwa ni tempat contoh burung. Memang tempat dia duk main situ. Kita solat, tiba-tiba dia main berak atas kepala, atas baju, tak apa. Dia maaf pada syarak. Sebab umumul balwa tempat dia. Macam di Masjid Haram, kalau luar tu kan burung parti banyak. Tempat dia dah. Jadi kita payah nak mengelak. Yang tu dia maaf pada syarak. Tapi kalau kita solat dalam bilik, kita buka tingkap. Malah buka ekor ni, buka tingkap bagi angin masuk, tiba-tiba burung kelicak masuk. Perum masuk. Dia masuk, dia naik atas tu, dia berak lepung atas kepala cikgu. Nah, rasa pop sini. Tengok. Maka yang tu tidak dimaaf sebab dalam rumah kita bukan tempat burung.
jenis ni, maka tidak dimaaf. Tapi tempat yang memang banyak burung, nah kadang tu masjid tempat taik burung penuh masjid. Burung buat sarang atas dia memang berak situ lah. Maka kalau macam itulah, maka dikira umumul balwa, dimaaf pada syarak kalau ada najis yang kena. Jadi kita nak mengaji pula yang mana najis dimaaf pada syarak, yang mana najis yang tidak dimaaf pada syarak, kena buka kitab fiqh pula. Nah, yang ni dia tak menghuraikan bab najis. Cuma nak cerita bab solat. Nah, gitu. Yang tiga, pakaian yang bersesuaian dengan sunnah, bukan untuk takbur, riak dan kemegahan. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi pakai itu, kita pakai niat dia untuk menutup aurat, itu saja. Niat kita pakai seluar, niat kita pakai baju, niat dia menutup aurat. Sekadar kita beli baju hak sehelai RM10 pun boleh dah. Nah, tapi tak ada masalah kalau kita ada duit, dah gaji kita sampai RM10,000, RM15,000, kita nak beli pakaian yang harga RM5, RM60, RM100 lebih kan boleh. Tak ada masalah apa-apa. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu itu maka tunjukkan. Allah bagi nikmat kita banyak, kita boleh gunalah. Tapi kena jaga jangan ada sifat sombong, jangan ada sifat riak nak tunjuk yang kita tu kaya, kita duit banyak, kita boleh pakai jubah yang mahal-mahal, kain yang comel-comel, tak payah serika dah. Pakai terus ha. Tak ada kedua ha. Mahal punya kain. Dengan niat untuk nak tunjuk orang, itu tak boleh. Nah, dia masuk dalam tidak sempurna berpakaian ketika kita solat. Jadi pakaian kita pakai sekadar nak tutup aurat, itu saja niat kita. Tapi kalau kita nak pakai hak comel sikit, yang mahal sikit, diboleh pada syarak, tapi kena jagalah hati itu kena bersih siap-siap, tidak ada riak, tidak ada sombong dan sebagainya. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati. Sebab itu Nabi sebut man jarra thawbahu khuyalaan la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Siapa yang melabuhkan pakaiannya, siapa yang melabuhkan pakaiannya, man jarra thawbahu khuyalaan, kerana sombong, Allah tidak akan lihat dia di hari kiamat. Bagus lah cikgu, Allah tak lihat kita selamat. Kan? Kalau kita dia ingat Allah tu macam polis lah. Polis buat Roblox tak tengok dia selamat, cium pergi. Oh, dia ingat kotu kau. Ingat polis ke Tuhan. Allah tidak lihat, artinya dia tak pandang kita, artinya kita go to hell lah. Macam kita pergi Kenuri ni. Nah, kita pergi Kenuri. Sampai Kenuri kita jumpa tuan rumah. Dia kata, Assalamualaikum. Dia buat tak tahu tu. Assalamualaikum. Kita ulur tangan. Ni bukan pandemik COVID-19, masalah lain. Nah, ulur tangan. Dia tak nak tengok muka kita. Cikgu nak makan kan nak balik? Jawab. Balik lah. Tuan rumah tak peduli. Apa nak makan tak, kita nak suap tak masuk dah. Tak lepas nak suap nasi tu. Tuan rumah buat tak tahu. Bukan dia tak sengaja, dia sengaja. Balik. Tu maksud dia. Nah, bila kita pergi Kenuri, tuan rumah tak tengok, jawapan dia masalah balik lah. Di akhirat bila Allah tak tengok, bermakna kita ada masalah dalam masalah agama. Nah, mungkin neraka itu mungkin dekat dengan kita lah bila dia tak tengok. Wala yuzakkihim, dan tidak akan menyucikan dosa-dosa mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Siapa? Melabuhkan pakaian khuyalaan, kerana sombong. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, oleh kerana itu timbullah berbagai-bagai hukum. Kalau kita pakai baju, pakai jubah, pakai kain, pakai seluar yang melebihi buku lali, adakah termasuk di dalam hak Nabi sebut ni orang-orang yang melabuhkan pakaian? Nah, ada ulama kata siapa pakai jubah labuh lebih buku lali, siapa pakai seluar lebih buku lali, maka haram masuk hadis Nabi sebut. Ada ulama kata makruh, sebab hadis itu dia kait dengan sombong. Makna kalau yang pakai bagi lebih tu kerana niat sombong,
baru haram. Tapi kalau dia pakai lebih tak ada niat semua apa-apa, makruh. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati ataupun harus sahaja. Sebab Abu Bakar pun pakai lebih. Abu Bakar pakai jubah lebih daripada buku lali. Dan Nabi baca sebut benda tu, dia jadi takut. Dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan aku? Jubah aku lebih. Nabi kata, kamu tidak sombong. Hak aku sebut tu yang sombong. Nampak? Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, apa kaitan bagi lebih ni semua dengan tak sombong? Tu kena tengok dia punya latar belakang lah. Orang paling panggil background. Asbabul wurud. Sebab hadis tu Nabi sebut kenapa. Orang Arab, dia nak beza, kalau kita nak beza siapa kaya dengan miskin, tengok jubah. Jubah tu pakaian rasmi. Tengok jubah. Kalau hak jubah meleret tu kaya. Kalau yang jubah singkat atas betis tu miskin. Sebab nak beli kain yang murah lah kain. Orang miskin dia nak beli kain lebih tak boleh lah. Dia beli kain yang elok-elok atas betis lah. Hak kaya dia boleh bagi jubah dia meleret. Jadi orang kaya biasanya zaman Nabi, jubah dia mesti lebih. Dia 2 kulali dia meleret. Baik, kalau dia pakai jubah yang lebih daripada buku lali itu, dengan tujuan nak tunjuk kekayaan dia, yang tu yang kata Allah tak lihat. Tapi macam Abu Bakar, dia kaya juga. Tapi dia pakai pun jubah yang lebih juga. Tapi tidak ada sombong, hak tu lain cerita. Jadi jangan takut lah, hak pakai jubah lebih buku lali tu. Kita tak ada sombong kat situ. Kita dah beli jubah, malah nak potong. Itu hak. Jadi malah nak potong, jadi kalau potong jadi macam tak sesuai, kita jadi tak tahu tak boleh kot. Pakai sikat-sikat ni orang nampak tak apa boleh. Maka kita pakai lebih kulali, bukan niat sombong. Dah beli macam tu, malah nak potong dah, pakai macam tu. Janji tak meleret atas tanah sudah. Meleret dia sapu, tiap ayam habis. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati habis. Sudah tuan-tuan. Kita berhenti pada yang keempat, kita sambung bulan depan. Bulan depan. Bukan minggu depan, bulan depan. Bulan 11. Lepas tu minggu depan tukar ceramah Maulidur Rasul. Sempena kita sambut Maulid pada hari Khamis tu 29 hari bulan. Esok hari Jumaat malam tu kita buat kita baca sirah Nabi sikitlah berkaitan dengan Maulid insya-Allah. Jadi kuliah ini akan disambung pada minggu pertama bulan 11 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik.